أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pertama-tamanya marilah kita merafak rasa syukur kita kepada Allah SWT yang masih lagi memilih kita untuk hidup di saat ini, yang telah mengurniakan kepada kita iman dan Islam yang merupakan kurniaan yang paling penting, paling utama dalam hidup kita di dunia ini. Dan Allah juga telah memilih kita untuk melalui ataupun untuk memasuki madrasah Ramadan ini, untuk kita melalui proses perawatan dan pembinaan diri kita secara intensif untuk membina iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Jadi kita sampai kepada episod yang ke-12 dan kita akan merenung berkaitan dengan muhasabah. Jadi semalam dalam episod yang ke-11 saya telah menyebut bahawa para ulama telah menyatakan bahawa untuk taubat kita yang merupakan langkah paling penting sekali untuk kita merawat hati kita yang mungkin telah lumpuh, kalaupun tidak mati, yang telah berada dalam keadaan keras membatu. Antara langkah yang paling penting adalah kita melakukan taubat. Tetapi para ulama tarbiyah telah menyebut bahawa untuk taubat ini benar-benar berkesan, kita perlu terlebih dahulu untuk melakukan muhasabah ataupun pemeriksaan ataupun soal siasat mengenai diri kita ataupun prestasi kita sebagai hamba Allah SWT. Dan muhasabah ini adalah sebelum kita taubat dan muhasabah setelah kita bertaubat. Jadi muhasabah ini merupakan perintah Allah. Di antara ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperlakukannya untuk hari esok, yakni untuk berdepan dengan hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bila menjelaskan tentang muhasabah ini, dia mengatakan bahawa kita perlu mempertimbangkan. Di antara perkara yang penting untuk kita pertimbangkan adalah berkaitan dengan kebaikan Allah terhadap kita. Banyak mana kita syukuri, bersungguh mana kita syukuri, dan memperakui kebaikan Allah itu sehingga membawa kepada kesyukuran yang sebenarnya. Di masa yang sama, kita juga perlu kita muhasabah ataupun memeriksa diri kita
tentang kejahatan ataupun maksiat yang telah kita lakukan terhadap Allah. Sebab itulah di dalam Sayyidul Istighfar, penghulu memohon keampunan, penghulu istighfar, di dalamnya ada ungkapan abu ulaka bi ni'mataka alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita mengaku bahawa Allah telah mencurahkan pelbagai bentuk anugerah dan nikmat sepanjang hidup kita. Tapi yang berlaku dalam banyak hal, banyak perkara, dalam banyak hari yang telah kita lalui adalah maksiat kita terhadap Allah. Jadi kita perlu mempertimbangkan, bukan setakat maksiat yang kita lakukan, kita pertimbangkan juga apakah yang telah kita terima dan banyak mana kebaikan Allah yang telah kita terima. Jadi perbandingan ini sangat penting untuk menyedarkan kita, membawa kita kepada satu keinsafan yang kita ini sebenarnya dalam banyak hari-hari yang kita lalui adalah hamba yang durhaka. Dan kita sangat perlu bertaubat dengan cara taubat yang sebenar-benarnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Kerana itulah cara untuk kita memulakan proses merawat hati kita yang keras, yang sakit, yang rosak ni. Tengok sajalah apa nikmat-nikmat yang Allah beri pada kita. Sememangnya kita tidak dapat menghitungnya. Tetapi banyak kita ini keluh kesah kerana kita memikirkan apa yang kita tak dapat, tapi bukan mensyukuri apa yang telah dianugerahkan pada kita. Kita banyak memikirkan apa yang orang lain dapat dan kita tak dapat. Jadi itu satu sudut dah. Baik sungguh Allah SWT. Paling kurangnya Allah telah beri kita nikmat yang paling besar sekali, paling penting sekali, paling utama sekali, iaitu Allah beri kita iman dan Islam. Allah meletakkan kita di atas jalan yang benar. Dan Allah mahu kita bersungguh-sungguh dan Allah bimbing kita. Cuma mungkin kita tidak mengetahui bimbingan itu ataupun tidak mengambil peduli ataupun secara bersungguh-sungguh tentang bimbingan dan panduan Allah SWT. Tentang ibadah kita. Saya tidak malu untuk mengaku bahawa setelah usia lebih 50 baru berusaha sungguh-sungguh nak memahami saripati surah Al-Fatihah. Malah sebelum tu lagi lah, tapi kesungguh-sungguhnya umur 36, 37 begitu, bila pertama kali saya duduk secara bulanan mengaji kitab Madarij As-Salikin dengan seorang yang berilmu. Dia bentangkan mukaddimah
menderita selikin itu, saya bacakan kerana saya ingat lagi peristiwa tu walaupun dah lama. Dia baca, dia kata, Al-Fatihah is the opening of high demands. Lepas tu dia hurai apa maksud Ibn Qayyim Al-Jaziyah. Saya terasa sungguh kejahilan surah Al-Fatihah baca tiap-tiap hari dalam solat, tapi tak pernah tahu Al-Fatihah itu adalah pintu ataupun kunci kepada seluruh tuntutan-tuntutan Allah atas kita. Dan juga merupakan bimbingan. Itu bila muhasabah memang kita rasa. Keduanya, maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah. Banyak. Walaupun Allah pelihara, dan saya syukuri tidak pernah terlibat dalam dosa-dosa besar. Alhamdulillah. Jadi ini muhasabah yang kita rasa sangat penting untuk kita pertimbangkan sungguh-sungguh, terutama sekali dalam bulan Ramadan ini. Jadi itu untuk episod ni. InsyaAllah kita akan sambung episod yang seterusnya, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.